Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marhaban bikum pada kurikulum Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari program kajian kitab ilmiah atau KKI, di mana telah disampaikan bahwa dalam kurikulum Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah akan disebutkan atau akan dijelaskan beberapa risalah ringkas yang berisi penjelasan mengenai Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari sejumlah ulama, ya, yang secara khusus semuanya adalah ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana dimulai dengan pembahasan terhadap risalah dari i'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, baik dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam arkanul iman, rukun iman secara umum, kemudian juga disebutkan mengenai wasiat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di akhir umur beliau. Kemudian akan disebutkan dan dijelaskan karya tulis dari para ulama Syafi'iyah yang lain seperti Ushulus Sunnah Al-Humaidi, ya, kemudian ada Syarah Sunnah karya Al-Muzani dan selainnya yang akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Dan ini merupakan kitab yang pertama yang akan kita bahas, yaitu kitab ataupun risalah dengan judul I'tiqad Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, sebelum kita masuk menjelaskan mengenai risalah ini, terlebih dahulu ada dua hal penting yang perlu untuk diketahui. Yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, dan yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf. Yang pertama, ta'rif, mengetahui al-musannif, penulisnya, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf, mengetahui karya tulisnya. Adapun berkenaan dengan al-musannif, ya, tentunya beliau rahimahullahu taala a'raf min an yu'arraf, ya, sudah terlalu terkenal sehingga tidak perlu untuk diperkenalkan. Namun mimba faidah bagi yang belum mengetahui secara lengkap, nama lengkap beliau rahimahullahu taala adalah Muhammad ibnu Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibni Abdi Manaf. Kunyah beliau Abu Abdillah. Dan Asy-Syafi'i merupakan nisbat kepada kakek beliau, Syafi' ibn Sa'ib. Nama lengkap beliau tadi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'. Dan Syafi' di sini adalah kakek moyang beliau yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nisbat Asy-Syafi'i itu nisbat kepada Syafi' ibnu Sa'ib, ya. Syafi' ibnu Sa'ib, beliau dan ayahnya ini Syafi' dan As-Sa'ib, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nama lengkap beliau, ya, rahimahullahu taala. Tentunya lebih masyhur dengan Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Muttalibi, dan kunyah beliau Abu Abdillah. Nasab beliau berjumpa dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf. Beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Maka beliau termasuk ulama abad kedua Hijriah. Asy-Syafi'i rahimahullah dilahirkan pada tahun yang sama dengan wafatnya Abu Hanifah, yakni pada tahun 150 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala, sebagaimana kebiasaan ataupun sunnatullah pada kebanyakan atau pada banyak alim ulama, lahir dalam keadaan fakir bahkan yatim. Ya, lahir dalam keadaan fakir, miskin dan yatim. Beliau rahimahullahu taala menghafal Quran pada usia 7 tahun. Kemudian beliau menghafalkan Muwatta Imam Malik pada usia 10 tahun. Beliau rahimahullahu taala pertama kali menuntut ilmu di Mekah, ya, karena beliau rahimahullahu taala lahir di Gaza, Palestina, ya, lahir di Gaza, Palestina. Kemudian ibu beliau membawa beliau
pulang ke kampung halamannya di Mekah, ya, pulang ke kampung halamannya di Mekah, tempat asal dari keturunan ataupun keluarga ayah beliau. Dan di Mekah beliau pertama kali menuntut ilmu kepada seorang alim mufti Makkah yang bernama Muslim ibnu Khalid Az-Zinji rahimahullahu taala. Ya, sampai kemudian beliau diijazahi, dibolehkan untuk memberi fatwa oleh gurunya Muslim bin Khalid ini ketika Imam Syafi'i berusia 15 tahun. 6. Di Mekah beliau juga berguru kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala menghabiskan beberapa tahun dari umur beliau, ya, untuk berbaur dan tinggal bersama dengan Bani Huzail. Beliau tinggal bersama mereka. Ketika Bani Huzail berpindah, dia pun ikut berpindah bersama mereka untuk mengambil bahasa Arab dari mereka. Karena itulah di antara keunggulan Imam Syafi'i rahimahullah dibandingkan a'immah yang lain, kata para ulama bahwa Asy-Syafi'i yu'khadhu minhu al-lughah, bahwa Imam Syafi'i, lisan beliau, bahasa beliau, kata-kata yang beliau gunakan itu semuanya adalah hujjah dalam bahasa Arab. Hujjah bisa dijadikan berdalil dalam bahasa Arab. Kemudian beliau mulazamah kepada Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika berusia 13 tahun, sampai Imam Malik juga memberikan ijazah kepada beliau, membolehkan beliau untuk berfatwa, di mana Imam Malik rahimahullah wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian setelah mulazamah dengan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau kemudian berangkat ke Yaman. Ya, berangkat ke Yaman. Di Yaman beliau bertemu dengan sejumlah ulama, ya. Beliau bertemu dengan sejumlah ulama di masa itu di Yaman, dan beliau mengambil ilmu darinya. Walaupun pada dasarnya asalnya beliau ke Yaman adalah untuk bekerja. Asalnya beliau ke Yaman untuk bekerja. Nah, kemudian terjadi fitnah di Yaman sehingga beliau pun ditangkap dan dibawa ke ibu kota negara di Baghdad ketika itu pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, di Baghdad beliau rahimahullahu taala dipertemukan oleh Allah taala dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid dari dua murid besar Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ya. Dan beliau juga berguru kepada Imam Malik. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani juga berguru kepada Imam Malik. Dari Muhammad ibn Hasan inilah beliau mengambil fikihnya Imam Abu Hanifah. Al-Bukhari mengambil fikih Abu Hanifah dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang wafat tahun 189 Hijriah. Kemudian setelah terkumpul pada beliau, ya, ilmu hadis dari madrasah hadisnya Imam Malik, berkumpul juga pada diri beliau ilmu ar-ra'yu, al-qiyas yang beliau pelajari, yang merupakan inti dari mazhab Imam Abu Hanifah yang beliau ambil dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Setelah selesai beliau pulang ke Mekah, dan di sinilah kemudian beliau merangkum dan mengambil kelebihan dari kedua madrasah ini, madrasah ahli hadis di Madinah yang ketika itu dipelopori oleh Imam Malik rahimahullah yang mengambil ilmu dari para sahabat di Madinah, kemudian juga mengambil ilmu dari madrasah ahli Kufah yang ala ra'si Imam Abu Hanifah yang beliau mengambil dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Yani Al-Bukhari mengambil ilmu Abu Hanifah dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Setelah terkumpul pada diri beliau, kemudian beliau pun berijtihad dan memilih, ya, yang terbaik dari dua madrasah ini, sehingga lahirlah mazhab yang dikenal dengan nama mazhab Al-Qadim dari Imam Syafi'i rahimahullah. Mazhab ini beliau tetapkan, ya, beliau berijtihad di Mekah, mengeluarkan ijtihad yang baru yang berbeda dari kedua imam sebelumnya. Nah, kemudian setelah beliau mentakrir mazhab ini di Mekah, beliau kemudian ke Baghdad. Ya, di Baghdad kemudian beliau menyebarkan mazhab beliau ini, ya, rahimahullahu taala, ya, pada tahun 195 Hijriah. Kemudian setelah itu, setelah mazhab beliau tersebar, ya, sudah banyak yang mengikutinya, kemudian beliau rahimahullahu taala, ya, pada tahun 198 Hijriah kembali ke Mekah. Ya, 3 tahun di Baghdad beliau menyebarkan mazhabnya, beliau kembali ke Mekah pada tahun 198 Hijriah. Kemudian cuman berselang setahun kemudian beliau rahimahullahu taala kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir ketika itu ada Imam
negeri Mesir, Al-Laits ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Beliau mendapatkan guru yang baru, mendapatkan informasi yang baru, hadis-hadis yang belum pernah beliau dengar, dan sudut pandang yang lain dari seorang imam Laits ibnu Sa'ad rahimahullah. Maka pertemuan beliau dengan Laits ibnu Sa'ad dan juga tentunya dengan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari para a'immah yang lain, kemudian tercetuslah atau terjadilah beberapa perubahan dalam ijtihadat beliau. Perubahan pada ijtihad Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga di Mesir beliau kemudian menuliskan ulang beberapa karya tulis beliau yang beliau tulis sebelumnya di Mekah. Seperti kitab Ar-Risalah yang beliau tulis di Mekah, ditulis ulang ketika beliau berada di Mesir. Demikian pula di Mesir beliau menulis kitab ya, kitab Al-Um. Dan apa yang beliau, ijtihad terbaru beliau yang ada di Mesir, inilah yang kemudian dikenal di kalangan ulama dengan istilah mazhab al-jadid dari Imam Asy-Syafi'i atau al-qaulul jadid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kita bisa melihat bagaimana referensi keilmuan beliau rahimahullahu ta'ala terkumpul pada dari beliau, ilmunya ulama Mekah, ya, kemudian ilmunya ulama Madinah, ilmunya ulama Yaman, ilmunya ulama Kufah, dan ilmunya ulama Mesir terkumpul pada diri Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ini sekilas tentang perjalanan menuntut ilmu beliau rahimahullahu ta'ala, dan tentunya kita di sini tidak berbicara mengenai biografi beliau secara lengkap. Di sini hanya sekedar perkenalan secara umum. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 204 Hijriah setelah ya melahirkan murid-murid yang besar, ya, murid-murid yang mewarisi ilmu beliau, baik ilmu beliau yang ketika beliau berada di Mekah, ya, maupun ketika beliau berada di Mesir, ketika sudah beliau berpindah ke Mesir. Di antara ulama yang merupakan murid beliau tentunya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kemudian Abu Thawr Al-Kalbi, ya, kemudian di antara murid beliau Imam Al-Muzani rahimahullah, ini kita akan bahas akidahnya juga, Syarah Sunnah Al-Muzani. Demikian pula I'tiqad Abi Thawr Al-Kalbi, ini juga akan kita bahas risalahnya insyaallah taala. Kemudian Imam Al-Buwaiti Ar-Rabi, ya, Ibnu Sulaiman Al-Muradi dan Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Jizi, ini semua dari murid-murid Imam Syafi'i. Dan tentu saja Al-Humaidi Abdullah bin Zubair Al-Makki, ini juga kita akan bahas risalahnya insyaallah taala, yang semuanya merupakan ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa beliau rahimahullahu taala wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini sekilas berkenaan dengan biografi dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.